Orang kata kalau bakat tu memang dah ada dalam diri ni, buat apa pun memang jadi. Muhammad Azizul Haq, macam mana dengan hasil kerja saya, okey? Kayak ini macam tak boleh lain masuk Baru nak belagak dia kata tak boleh. Hari ni Haziq bersama Muhammad Azizul Haq berada di sebuah restoran di Taman Melawati untuk try sendiri roti canai benang. Nak tahu sedap ke tak? Macam mana hasilnya? Nantikan kejap lagi di Malaysia Hari Ini. Selamat pagi. Hari ini kita mulakan dengan roti yang terbaik di dunia. Ya? Yang telah pun diiktiraf ya, dan kita akan menebar roti canai. Setakat Haziq buat gitu-gitu je tak jadilah. Kita baru belajar tadi ni. Dan kita akan menebar. Nampak macam jadi tak jadilah ni Okey. 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 Boleh tu bang, boleh tu bang Boleh. Boleh. Alright. Hebat. Inilah dia roti canai saya. Satu lagi tebal. Okey. Lulus ke tak ni Fariha? Tak tahulah. Saya lihat siapa yang ada dekat sini melihat Hanif menebar roti canai itu semua kemurungan. Tengok orang-orang yang di sini temu kita semua takut ni. Dia takut semua anxiety berterusan. Okay. Jadi untuk pengetahuan ini percubaan kedua saya. Percubaan Percubaan kita kedua dah okeylah ni. Kita tengok. Sini. Lepas tak lepas? Saya boleh bagi kalau 1 ke 10 saya bagi 4. Abang macam jaga hati saya ni. Reaksi muka tu. Hati lain tau. Mulut tu macam lambat. 4. Okey, 4 ni. Ya, kita tanya Balan. Balan, macam mana prestasi saya tadi? 5 lah. 5. 5 lah. Cantik. Itu yang kita nak tu. Tapi ni baru kali kedua saya cuba. Kan? Okey. Tapi saya syabas saya ucapkan. Sangat mengkagumkan. Nak lagi sekali ke? Jangan. Okey, tapi kalau tadi 4, 5, kita ambil tengah-tengah lah. 4.9. Ya. Dari 5. Itu markah yang diberikan kepada roti canai oleh www.tasteatlas.com yang meletakkan roti canai sebagai makanan jalan terbaik di dunia. Betul, roti terbaik menewaskan pelbagai lagi roti yang lain lah, 100 top 100 itu. Okey, Fariha, jom kita tunjuk anda siap. Sekali kita akan bersama dengan abang-abang ni. Sekejap bang Inilah dia. Sungguh cantik di mata. Ini yang memang daripada pakar-pakar kita, penebar kita yang handal daripada awak. Okey. Tak ada satu pun yang saya buat tadi. Tak ada. Okey, ni roti canai biasa. Kalau tengok pun tekstur dia, wow. Roti kosong satu. Kosong, kalau panas-panas. Itu yang kelasap tu ni. Sekali lagi. Itu. Nampak sangat tak pernah buat tu yang ni. Ini roti sardin. Roti Betul? sardin. Betul. Ini roti sarang. Roti sarang burung biasa. Sarang burung biasa. Dan yang ni? Roti sarang burung luar biasa. Biasa, special lah. Special. Sebab kalau tengok ni, ada daging kat atas ni. Lepas tu, dekat bawah tu, kalau selak-selak, nampak 2 biji telur. Nampak tak? Nampak. Okey, ini antara kepelbagaian lah, variasi bila kita bercerita tentang canai, ada yang suka kosong, ada yang suka dicampurkan dengan inti, ada yang suka sarang burung, tetapi cicahannya tu. Wow, okey. Kari kan? Ini kari kan? Betul. Ini kari, yang ni dal. Sebutan kan betul? So dengan kopi Ya, ini kopi yang terbaik. Okey, dan sebab itulah diiktiraf sebagai roti terbaik di dunia, top 100 yang nombor 1 ini, dan kita bawakan kepelbagaian kejap lagi variasinya daripada yang lama, yang tradisional sebegini sehinggalah yang baru dan turut dizahirkan oleh Raja Permaisuri Agong kita berkaitan dengan keunikan, kesedapan roti canai ini. Ini bagi saya memang perkenal roti canai tiap macam hari, seminggu 2-3 kali lah. Tapi yang kita pelik kan, orang Malaysia ni kita tak pernah rasa jemu kalau makan roti canai. Betul? Kita boleh makan pagi, kita boleh makan tengah hari, kita boleh makan petang, kita boleh makan malam, tengah malam, pagi, subuh. Dia macam kan? Cycle dia. Cycle dia. Jadi ini antara pilihan yang terbaik. Kalau kita tengok kan macam
Malaysia roti canai. Ya. Nasi lemak. Betul. Teh tarik. Teh tarik, rendang. Kita dah ada kita punya keistimewaan lah. Cumanya mungkin kita tak cukup lagi untuk membawanya sampai ke luar negara. Ya. Kan macam mana makanan luar negara sampai pelbagai restoran banyak sekali yang ada dekat sini. Tapi inilah yang kami bawakan di Malaysia hari ini. Kita nak kongsikan tentang keunikannya. Sebab kebiasaannya roti canai ni mamak kan. Orang Melayu pun ada buat juga kan. Orang India pun apatah lagi dengan keunikan mereka masing-masing. Dan kita nak tengok 5 roti terbaik kat dunia ni. Betul? Sama-sama kita saksikan. Okey, itu dia 5 roti yang terbaik di dunia. Betul. Jadi kita angkat roti canai. Hari Semangat ni, semangat. Hari ini kita bawakan tadi juri kita. Juri kita yang bagi saya 4 ni. Cik Mazlan Ahmad Abdullah. Bukan ni yang bukan. Ini yang Cik Razali Abdullah. Cik Razali Abdullah. Minta maaf ya. Sebab tadi 2 orang tetamu. Dan yang penebar tu siapa namanya tadi bang? Cik Riza. Cik Riza. Okey, akan tunjuk demo yang betul lah. Tadi yang baru belajar 2 kali buat, yang ini dah bertahun-tahun lamanya. Asal nampak senang bang? Mudah tu Cik Razali macam mana sebenarnya teknik tu? Kena hari-hari buat. Hari-hari. Kalau sekali setahun 3 kali tak boleh. Tak boleh Yalah. Dia kena hari-hari. Lepas tu dia ada bakat. Seseorang tu memang ada bakat yang diberi oleh Allah Taala. Cik Razali pun boleh tiba. Saya sebenarnya bukannya le bidang F&B sebenarnya ni. Tapi belajar kat YouTube. Macam cerita senario. Oh ya? Sama. Belajar memang dari situ? Ya. Wow. Okey, boleh ceritakan sikit macam mana boleh berniaga roti canai? Dulu sebelum ni saya bukan dalam bidang F&B. Last kali tahun 2020 PKP, lepas tu dah kena buang kerja, dah lost habis semua. Jadi apa saya nak buat? Saya belajar ni lah. Sebab saya nak ambil fardu kifayah. Sebab di bandar ni kurang penebar-penebar Melayu. Ya. Sebab ramai orang tahu roti canai ni mamak. Betul. Ataupun yang lain lah. Air tangannya tu kan. Air tangan Melayu ni tak ada. Kurang. Tempat saya sendiri pun ada dalam 3-4 kedai je yang Melayu. Jadi saya ambil fardu kifayah kat sini. Orang Melayu suka tapi orang Melayu jangan buat. Ni saya nak buat. Berapa lama proses belajar tu Cik Razali? Saya ambil untuk menguli saja saya belajar dalam seminggu lah. Seminggu. Belajar. Saya buat 5 minit tadi tau. Itu ada hasil dapat 4. Teknik tu kita supaya ingat. Lepas tu saya belajar menebar ni kurang-kurang dalam sebulan jugalah. Okey. Lambat lah. Saya ni orang tua lambat. Tapi tak apa. Pelan sikit lah, tapi dapat. Tapi istiqomah tu kena ada. Istiqomahnya tu. Baik, daripada istiqomah ni, kita tengok ini antara keunikan dia. Roti canai sarang burung. Ini biasa punya bang, biasa. Okey. Apa keunikan dia bang? Dia ni roti canai ni dia ada telur. Telur kalau orang tengah masakkan dia makan telur tengah masak, dia sekali dia makan sekali lah kat sini. Ini panas-panas lah. Ya betul. Ini ada yang lepas tu letak apa atas? Dia letak black pepper. Ni Okey, boleh pepper. Kemudian kicap. Kicap. Ini sama kan? Sama kan? Ya betul. Ni daun. Pandailah. Dia biasa. Lepas tu letak sarang burung ni. Daun-daun sok. Daun-daun sok. Aksesori. Nampak cantik. Nampak cantik. Boleh dan. Apa ambil kuah boleh dan. Boleh. Pasal nak rasa ke? Mari kita rasa sambil panas-panas ni. Soalnya memang order panas-panas kan? Ya, saya pegang. Kita makan tanpa cicah dulu lah. Sebab kita nak tahu rasa kelembutan. Kelembutan. Ya. Rotinya. Ini kalau paling famous kat sini ni lah. Roti ni kalau pergi kedai Cik Razali. Ya, saya. Memang mendapat permintaan ramai. Permintaan yang tinggi lah. Sebab dia boleh 2 dalam 1 lah. Roti dalam pun dapat. Betul. Makan telur pun dapat aset telur tu kan. Betul. Saya kalau buat SMR, okey. ada bunyi Krak tu. Sedap. Jangan bagi 4. Jangan bagi 4. Saya tak bagi 4. Saya takkan bagi 4. Okey, ni berapa Fadiha kalau awak nak bagi ni? Tak, disebabkan kelembutannya tu saya bagi
8 Alhamdulillah. per 8 je. per 8. Oh, makan penuh, makan penuh, makan penuh. Ini sebab kita boleh cakap, kita boleh tahu roti ni Melayu yang buat. Ya. Orang Melayu Dan yang kuah buat. ni sebenarnya kita buat kuah kampung semua ni. Kuah kampung tu maksudnya? Cara-cara orang kampung, orang lama-lama. Kari dia. Ada ayam dalam ni. Memang lembut kari-kari lah. kuah kampung. Oh, ini tak payah makan cicah pun tak apa. Ya, ramai budak-budak kalau datang tempat budak-budak kecil kan, kalau datang memang tak makan cicah, dia makan begitu je. Okey, saya nampak ditutup tu, diselkup macam tu. Kenapa perlu Sebab saya buat kelainan sikit sebab biasa saya tengok memang dia tak betul. Okey. Dia punya masak nanti tak sekata Ya. dan lambat. Jadi kadang-kadang orang setengah tak suka dia punya yang jenis yang jenis transparent punya tu kan dia orang tak suka. Okey. So dia naik putih semua. Dia punya masak tu naik. Kita rasa sekali tau. Tak ni Rasa sebab dah habis ni. dalam tu lembut, luar dia tu rangup. Alhamdulillah. Oi, Barakah dia, barakah dia. barakah dia. Tak, yang luar biasa? Luar biasa kita ada tambah lagi dengan daging. Bawa. Daging kari daging lah. Di Kari atas daging? dia. Ya. Yang macam ni lah. Mana? Hanif pergi sana? Okey. Alah, Hanif pergi sana. Ni yang ini sini Ni yang luar biasa lah. Special. Oh, Dia tambah dengan daging ni lah. ni boleh kita cuba juga ke? Boleh tuan, boleh tuan. Sila. Mai sini bang. Silakan Oh, duduk bismillah. Tak apalah saya ingat sini. Mulakan. Ya. Abang kira macam lain saya lah dengan ini. tengkoloknya. Ini memang image dekat sana lah. Ya, saya sebab ramai saya memang dia ada 3 faktor yang saya pakai ni. Pertama saya minat pakai tengkolok. Okey, minat pakai tu. Yang kedua saya nakkan inilah Melayu. Image Melayu. Image dia. Yang ketiga, kalau orang pakai cap, dia ni panas kat kepala ni. Jadi saya nak dia free. Okey. Jadi tak panas lah. Maknanya kalau penebang pun pakai tengkolok juga? Kena pakai, itu image Kena kedai. pakai, Ya. Okey Image kedai. pakai penebang okey? Dan warung kami pun dinamakan roti canai tengkolok. Warung roti canai tengkolok. Awak kena rasa lah. Ha? Kalau tadi awak dah bagi 8, ini 80 saya rasa ni. Ui, 80 Jauh pergi dia. Jauh pergi dia. Masya Allah. Sebab tu saya cakap, kalau kita atas ni ada lauk. Ini daging. Ayam. Daging. Daging. Ya. Daging. Ni dengan kari. Iya. Daging masak apa ni maksudnya, Pak? Saya masak kari. Daging kari. Daging masak kari Bawah kering. tu kan saya cakap ada telur. Ya, Kalau betul. selak-selak tadi tu. Selak Ya, betul. ada telur, Hanif. Selak ada telur. Bismillahirrahmanirrahim. Ideanya untuk dicantikkan menu ni sebegini, Bang? Dap. Kita tengoklah. Saya suka tengok pada YouTube. Saya tengok pada Mana sesuai lah. mana sesuai kena. Ya, awak ambil terus pinggan saya. Tak. Cuba cicah dengan ni kuah. Cuba cicah dengan kuah. Rasa dia punya Dia kuah. punya tu? Kuah ni orang rumah saya punya buat special. Orang lain, orang tangan Oh, lain ya tak ke? boleh. Okey. Kuah dia je. Nampaknya ada panggilan baru Ada untuk permintaan Hanif. lah. Ting. Okey, kita nak tunjuk roti canai sarang burung. Sambil itu Fariha silakan bismillah Okey, bang, abang teba bang. Saya teba tadi dah dapat 4 je. Kita nak tengok macam mana pecahan telur tu. Dekat sarang burung tu. Sebab karbonnya kena buat. Dia orang berangkat dia tu. So dia teba macam biasalah, ke ada buat lubang tengah-tengah ke macam mana? Nanti dia ajarkan macam mana buat. Okey. Sekejap. Nampak dia masak dia cantik. Cantik tu. Dia putih, dia tak ada jernih. Itu sebab saya pakai tudung tu. Faham. Oh, dia memang kena pusing macam tu pula? Ya. Itu cara dia. Oh, dia tak adalah buat petak macam ni Tak, ini untuk roti kosong lah. Untuk roti Okey, sarang. untuk roti kosong. Okey, abang pecahkan je lah. Bagi saya pecah satu bang. Dia orang macam biasa je lah Macam biasa. Pecah telur kita pandai. Okey bang, ni lulus Lulus. Lulus. Okey. Lepas tu kita tutup. Okey, tutup. Untuk mendapatkan yang sekata ya. Menurut Cik Razali lah. Tutup. Sama saya bang. Betul. Okey. So kita biarkan berapa minit kalau macam ni? Tengok api pula. Tengok Tengok api. api. Sekarang kita pasang. Kalau api besar kita kena cepat. Kalau api Ni api sedar, kecil lah. Api kecil. Api kecil ni okey lah. Fariha, jangan sampai habis Fariha. Tak ni, Hasan ni cameraman habis kan? Aduh, hai. Okey, ini keunikan kat sini, sarang burung. Kejap lagi pun kita akan bawakan kepada anda keunikan roti canai yang tradisional, yang biasa kerana tebarannya, kerana adunan dia tu memang hebat. Tapi Haziq dengan cerita ada yang menarik juga, roti canai benang ni. Apa ceritanya Haziq? Kembali kepada awak, jom. Berminyak Ayo orang kampung. Yes, di sini. Okey.
Inilah dia roti canai benang di Melawati, Kuala Lumpur. Nampak? Terbalik-terbalik kita buat. Siapa yang dapat ni? Bertuah lah ya. Sebab Haziq yang terbalikkan. Siap terbalik. Azizul, you tengok Sebab sekarang ni kita nak bersama dengan pengusaha roti canai benang sendiri, iaitu Puan Namira Azra. Silakan Puan. Puan Namira Azra dah pun mengusahakan kedai ni lebih kurang berapa lama dah Puan Namira? 15 tahun. 15 tahun? Dan 15 tahun juga ke roti canai benang ni wujud? Tak, baru 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun roti canai benang ni. Macam mana datang idea pula? Adakah sebelum ni roti canai ni biasa je? Lepas tu baru keluar idea buat roti canai benang? Sebelum ni memang roti canai biasa lah macam kedai-kedai lain kan. Roti canai benang ni actually idea my father lah. Because he love to travel to India. And then dia dapat viral video from his friend, originated from Kerala. So we said why not we try, give a try kan. And then itulah baru 2 tahun ni dia berusia 2 tahun lah. Okey, Puan Namira, mari kita ke dalam sikit. Sebab Azizul rasa macam sunyi. Azizul, okey Okey. So Azizul, you suka buat roti canai benang ke roti canai biasa? Saya suka, insyaAllah dua-dua suka. Yang lagi best roti benang, saya buat suka banyak. So ini banyak lagu sudah viral satu Malaysia. Sudah viral satu Malaysia dia cakap. So bila orang ramai dah tahu mengenai kewujudan roti canai benang ni kan, bagaimana dengan kuantiti yang dikeluarkan, yang dibuat sehari, berapa banyak? Bila masa viral tu we kena prepare about 200 balls. And then kalau sekarang ni macam dah kurang viral sikit kan. So half of it lah. Jangan risau, kurang viral katanya. Tapi hari ni, Malaysia hari ni bawa roti canai benang, kita tunjuk bagaimana rasanya. Sebab orang kata roti canai ni memang garing-garing sedap. Garing-garing sedap. Tapi lagi satu benda yang menarik perhatian dan membuatkan orang nak try roti canai adalah disebabkan kuahnya. Bagaimana pula dengan kuah yang disediakan di restoran ini? Kuah kambing lah. Kita ada chef yang berpengalaman. So the quality we maintain lah. Nampak benang-benang ya. Inilah makna roti canai benang. Ni tak apa, ni saya punya, so saya boleh cuba. Direct saya cuba daripada sini. Bismillahirrahmanirrahim. Panasnya. Sekejap. Bagi masa sikit, bagi dia sejuk sikit lah. Sebab panas sangat. Tapi roti canai, nampak tak tekstur roti canai benang ni yang telah pun dicari-cari tadi? Inilah dia hasilnya. Yang Azizul dok kata cari lagi. Inilah dia roti canai benang. So, Puan Namira, kalau kita tengok menu-menu yang ada dekat sini macam-macam lagi yang ada. So apa antara menu-menu yang menjadi minat orang ramai lagi kat sini? Kalau evening, towards evening, diorang suka naan. And then tandoori chicken also together with naan. Lepas tu goreng-goreng Thai style lah. Evening onwards lah. Itu petang lah. Pagi-pagi memang roti canai benang ni. Roti canai. Lepas tu ada nasi lemak pun. Tapi mostly people prefer go for roti canai benang. So kalau kita tengok lah perbezaan roti canai benang dan roti canai biasa ni, apa benda yang bezanya selain daripada nampak rupa dia macam tu? Rasa dia mungkin halus lah. Whenever we makan rasa macam rasa bihun lah, dia halus kan. So bila masuk mulut tu rasa sedap rasa sedap lah. Dia senang nak kunyah sikit lah sebab dah cari-cari kan. So dia senang nak kunyah. Puan Namira kata senang nak kunyah. Saya rasa boleh saya kunyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Betul. Senang nak kunyah satu, garing satu. So takkan nak makan satu suap je, kenalah makan 5 suap. Kita akan makan terus roti canai benang ni. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Malaysia Hari Ini. Alhamdulillah, ya Allah ya Tuhanku, rezeki hari ini habis saya separuh daripada roti sarang burung luar biasa. Tadi kita bersama dengan Cik Razali Abdullah. Ini
kita nak bersama Encik Mazlan Ahmad Abdullah. Ya. Katanya lebih 40 tahun dah Betul. berniaga roti canai. Yang orang lama lah ni yang style memang bertahan lama. Cik Mazlan sihat ya? Alhamdulillah. Laju buat kerja tu. Nampak pengalaman tu. Sehari berapa keping roti canai? Sehari dalam 500 itulah. 500? 500. Tapi itu kalau hari biasa. Kalau hari Sabtu Minggu mungkin ada dekat 800 yang bisa Ui. Habis. Dia tengok keadaan kalau musim hujan tak habis. Slow sikit lah. Slow sikit lah. Okey, faham. Okey, yang ni roti canai biasa. Ya. Tapi apa kelebihan, keistimewaan roti canai Encik Mazlan? Saya terletak pada Kuahnya. Kuah. kuah dia. Kuah dia mastur lah. Kuah dia masuk. Pasal rempah tu rempah terpilih, bukan rempah-rempah yang biasa-biasa dia buat pada campuran 2-3 jenis rempah lah untuk menyedapkan kita punya roti canai tu. Okey, bagi Cik Mazlan lah. Ya. Teknik sebenar untuk menebar roti canai ni. Ya, Sebab ya. orang kata ini pun mainkan peranan juga dalam kelembutan roti canai tu Macam mana? Dia kena nebar, kena nipis. Kena nipis. Kena nipis. Okey, contoh. Contoh nipis dia kena nipis dia punya tu. Dia menipis. Ini saya seperti ni kan. Ni saya kena nipis ni. Nipiskan lagi. Nipis lagi. Tapi sekata lah semua tu. Kena sekata. Ni kena nipis ni. Ini kena nipis dia. Jangan takut dia koyak. Jangan takut. Kita kalau dah lebar macam ni kan, kita kena nipiskan lah. Nipiskan ni. Kalau koyak, Cik Mazlan macam mana? Kalau koyak kena tarik-tarik gitulah. Tarik-tarik lagi. Tarik-tarik gitu. Jangan takutlah. Jangan takut. Kena nipis. Lepas tu dia menghasilkan rangup nanti. Okey, kita nak tengok rangup tak rangup roti Cik Mazlan kita. Mungkin kita boleh, Dah boleh bakar kita dah? ke pentas bakar. Kita letakkan dia ke kuali. Silakan. Pentas bakar. Kalau anda sudah bersedia? Ya. Oh, dia uli lagi? Uli lagi. Ini pun buat bentuk dia. Ini kalau tepung ni sehari berapa ni? Kilogram? Kilo ni. Dua guni. 2 guni tepung. 2 guni tepung. Kalau hari Sabtu Ahad tu 3 guni. Cik Mazlan tebas orang? Pekerja saya ada berapa orang? 3 orang 4 orang. 3 orang 4 orang okeylah kan. Kalau Kedainya tebas di mana orang, ni Cik Mazlan? Taman Bukit Angkasa, Dataran Seri Angkasa Jaya, Pantai Dalam. Di Pantai Dalam. dalam. Okey. Kalau nak pergi sana tu buka dah pukul berapa ni? Daripada pukul 6.30 pagi sampai pukul 12.30 hari. Sampai 12.30 hari. Ya. Okey, kalau macam ni, biasanya kalau api yang sedang-sedang elok macam ni, berapa lama Cik Mazlan baru kita pusingkan dia? Sekejap je ni, Sekejap je? dalam 2-3 minit je dia tengok keadaan api macam ni kan. Seminit. Roti paling special kalau ada tak orang duduk-duduk dia minta yang luar biasa dengan Cik Mazlan ni? Yang pernah dibuat. Ada dia buat ni roti tampal lah. Roti telur double. Begitu dia minta roti. Faham. Ini Ini sedang elok ni. sedang elok. Ini api kurang kuat. Okey. Okey, Tadi jom. Yang dah siap ni Encik Mazlan. Yang dah siap tadi Kat sana mana dia Cik yang dah siap Mazlan? kan? Ya. Jom kita nak rasa kuahnya tu. Meh. Sila Cik Mazlan boleh duduk Cik sini. Mazlan duduklah. Alah, Dengan awak lah tak apa. makan, Saya sajikan. Awak duduk. Awak sini Fariha. Okey, ini roti ni. Ya, ni roti canai yang sana dia buat tadi. Ini roti canai tu. Meh Hanif. Marilah. Mana kuah daripada Ni ni? dia. Oh, ni kari ke apa? Dia kari ada campur sambal. Oh, kari campur sambal. Campur sambal. Campur sambal. Campur sambal. Dia kena campur sambal ikan bilis. Bayangkan walaupun dah lama duduk atas ni. Masih lembut. Masih lembut, tengok. Oi, kan kalau ada setengah-setengah roti canai kalau dah lama sejuk. Dia akan keras. Oi, tertanggai tangan. Itu sebab dia kena nipis dia punya. Nipis tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang special cakap tadi ada pelbagai campuran rempah Ada rempah-rempah yang anilah yang memang resepi Baik. dia. Kalau kita bawa anak kita makan, kuah ni mesti dia suka. Sebab dia tak terlalu pedas, tapi rasa ujung lidah tu ada rasa pedas. Ada pedas sikit. Dia manis sikit. Tapi sesuai untuk budak-budak ah. Serius ah? Kalau nak tambah pedas ada boleh tambah sambal lagi ah. Boleh, tambah sambal. Okey, ada orang cakap juga sekarang ni harga roti canai ni macam mana kira ni Cik Mazlan? Sekarang ni dah naik. Dulu RM1.50, sekarang dah naik RM1.60. Roti biasa? Roti biasa. Naik 10 sen. Naik 10 sen lah pasal RM1.60 lah. RM1.60. Sekarang barang mahal. Anik, awak kena rasa lah. Itulah. Kelembutan Saya yang tengok awak saya seorang. tak autar tau. Boleh Cik Mazlan Boleh, Maaf sila. lah, kita orang Melayu macam ni lah. Sila.
betul. Okey, sekali lagi kedainya Cik Mazlan kalau nak dikongsikan dekat mana? Ya, Taman Bukit Angkasa, Dataran Seri Angkasa nombor 75, Dataran Seri Angkasa Jaya, Pantai Dalan, Kuala Lumpur. Ini memang perniagaan dah lebih 40 tahun. Ya, Maksudnya lebih 40 memang tahun. apa diwarisi ke macam mana? Saya bekerja di kedai mamak dulu. Dulu ambil ilmu kat situ. Ilmu dekat situ. Ilmu dekat situ, dibanting, di Sahalam saya belajar roti canai ni. Roti canai mamak ni dia takkan bagi kita punya buat ni tembak-tembak, tak bagi kita menyuruh nak kita nak belajar ni kan. Dia bukannya bagi, dia tak bagi masa dulu tu. Kena ingat tengok Ingat tengok kita belajar, tengok aja macam mana. Okey Cik Mazlan, kajian tu cakap ataupun review ni cakap roti canai adalah roti terbaik di dunia sekarang. Ya, betul. Setuju? Betul. Saya setuju. Saya setuju. Sebab dia harga dia murah. Lepas tu dia punya mengenyangkan sampai tengah hari kadang. Sampai tengah hari kadang kita tak payah makan nasi. Dia kenyang sampai tengah hari nanti. Okey, baik. Cik Razali mana tadi Cik Razali? Cik Razali dia meh. Okey, kedai kat mana? Kedai kat mana kedai? Saya kedai di Kampung Bukit Lancong, berhampiran dengan Putra High dan bersebelahan dengan Seksyen 28 Alam Mega. Pukul berapa buka, pukul berapa tutup? Saya beroperasi pada 7 pagi sampai ke 11 pagi. Kemudian pada hari Isnin dan hari Selasa kami bercuti. Okey, Isnin Selasa cuti lah. Ya. Hari ini special lah kena Hari ini special kena overtime. Overtime. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kedua-duanya. Okey, nanti kita kongsikan juga kalau masa tak sempat. Okey, kedai kat mana? Kedai kat mana? Nanti dekat FBMH kita kongsikan juga kat mana ya. Boleh Google kami. Di Google Map Warung Roti Canai Tengkolok. Mesti dapat. Sama. Warung Roti Canai Tengkolok. Google kat Cik Mazlan. Lan roti canai. Dah siap. Dan roti canai. Lan Roti Canai dah siap. Dah siap. Mantap. Ini roti canai yang akan bawakan dan kita masih ada lagi satu roti canai kita nak kongsikan. Bersama dengan siapa? Haziq. Tadi saya confuse mana satu dia punya yang tembak tu warna merah dua-dua. Sama. Kita bersama dengan Haziq. Jom Haziq, jom. Jumpa lagi. Terima kasih Hanif. Terima kasih Ri. Awak makan roti canai sarang burung, saya makan roti canai benang. Nampak set dia? Benang kambing, benang ayam. Ini dalam gambar. Jom kita tengok macam mana hasil depan matanya. Nah, ini dia punya set. Kari kambing, roti canai benang dan juga nampak sedikit bawang, kuah bawang. Ini biasa kita nampak kat Mutabak. Ini kita ada dekat roti canai. Jom kita bawa, kita hadiahkan dekat pelanggan yang ada kat sini. Ada yang tengah tunggu makanan tu, apa kata kita bagi. Assalamualaikum, tadi ada order roti canai benang. Ada, ini roti canai benang kambing. Selalu ke makan roti canai kambing ni kat sini? Boleh tekan seminggu adalah 4 kali kot. Seminggu 4 kali datang sini? Nama siapa? Sufian. Okey, Uncle Sufian. Kenapa sampai seminggu 4 kali datang makan roti canai benang ni? Sekarang ni tengah ketagih makan lagi. Ketagih. Dia ketagih nak makan. Okey, nama puan? Jariah. Puan Jariah. Pun sama juga, seminggu 4 kali datang? Ya, kami datang dari Ampang lah. Jauh. Uncle nama siapa Uncle? Uncle Bob. Uncle Bob. Uncle Bob, kenapa daripada jauh-jauh datang? Kenapa nak try roti canai benang ni? Ni peminat benang ni. Peminat roti benang ni. Okey, Uncle. Rasalah Uncle. Memandangkan ni first time First time makan? First time makan. Nampak roti canai benang ni, sampaikan orang dari Johor datang nak cuba roti canai benang ni sendiri. Nama puan? Hamidah. Puan Hamidah memang selalu datang dengan Uncle Pian lah. Ya, betul. Ya, betul. Kenapa? Apa keistimewaan roti canai benang ni nak dibandingkan roti canai biasa? Sebab dia tak ada kat tempat lain. Itu memang terus jawapan tu memang dia nampak lah. Kenapa kita kena cuba roti canai benang? Sebab memang tak ada kat tempat lain. Dekat sini je ada. So kejap lagi akan sampai lagi 4 roti canai benang ni. So kenapa Uncle Pian orang kena datang makan roti canai benang? Macam mana? Kenapa orang kena datang makan roti canai benang ni? Apa lagi benda yang best selain roti canai tu? Kuah dia ke? Kambingnya sedap. Lagi pun harga ni pun boleh tahan 2. Tengok macam ni. Tengok. Dah 2. RM6 je. Murah. Ya, set dia datang dengan 2 roti canai. Lepas tu dengan 1 kari kambing dengan kuah bawang. Terima kasih Uncle Pian, Uncle Bob.
Puan Jaria, Puan Mida, silakan makan. Okey, kejap lagi akan sampai lagi yang lain Saya pun nak makan juga. Nah, roti canai benang ni saya punya dah siap. Aduh. Okey. Macam mana ni? Okey. Ini roti canai benang saya. Saya tadi makan kosong je. Oh, pusing-pusing kan permen kita. Tadi saya makan kosong je. Kali ni saya nak try makan dengan kuah bawang dia dengan kari kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena ambil banyak-banyak terus. Dia tak boleh sikit-sikit. Oh, nak ambil dah ni. Ambil ni sikit lah, kambing. Kambing je lembutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kuah kari kambing dengan dia punya roti canai ni melekat, sedap. Nampak tekstur kambing dia? Lembut, sangat lembut, kentang lagi. Biasa kita nampak kuah bawang ni dekat murtabak kan. Kali ni kita tengok cuba makan dengan roti canai benang. Sedap. Sangat sedap. So kalau anda memang nak cuba roti canai benang ni, jangan lupa datang di Taman Melawati. Cuba kat sini, saya jamin tak menyesal sebab memang sangat-sangat senang. Ada kari kambing, kari ayam. Tak makan kambing, kari ayam ada. Okey? Kita berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Malaysia hari ini. Saya nak sambung makan. Baik, kembali bersama kami dengan di Malaysia hari ini. Dah sarapan ke belum tu? Jangan lupa roti canai pun antara yang sedap juga untuk anda nikmati pada pagi ini. Haziq, Fariha dan saya bawakan di Malaysia hari ini. Dan sekarang kita nak kongsikan, ini juga satu agenda yang sangat penting untuk kita sebagai rakyat Malaysia, terutamanya ibu bapa, dalam memastikan bahawa anak-anak kita mendapat kaedah pendidikan yang terbaik. Dan itu yang dikongsikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Ketua Pengarahnya bersama dengan saya pada hari ini, yang berbahagia Datuk Haji Pakaruddin Haji Ghazali di studio Malaysia pada pagi ini. Assalamualaikum, Datuk. Sihat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semakin sigak nampaknya. Alhamdulillah. Kita nak berbicara berkenaan dengan Sukan Nadi ABC ni. Kita faham sekarang ni sedang musim Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia, MSSM. Ya. Ada fasa 1 yang baru saja selesai, fasa 2 akan berlangsung nanti. Datuk mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu tema Sukan Nadi ABC ni, Datuk. Sangat menarik ni saya rasa. Alhamdulillah. Sebenarnya kita pecahkan kepada 4 fasa Sukan MSSM kita pada tahun ini. Kita jadikan 4 fasa tu kerana kita nak bagi ruang dan peluang penglibatan banyak pihak. Okey. Jadi itu satu perkara dan insya-Allah sekarang sedang berjalan fasa yang kedua. Bermula 17 September hingga 22 September. Okey. Jadi balik kita kepada tema MSSM tahun ni, Sukan Nadi ABC. Jadi sukan tu kita dah tahu, cuma ABC tu yang mungkin penonton tertanya-tanya, apa itu ABC? ABC itu A, anak, B, baik, C, cerdik. Jadi mudahnya kita ringkas ABC supaya anak yang baik lagi cerdik itu akan dapat kita bina karakter, sasiah jati diri, bakat mereka kita serlahkan. Itu yang kita jadikan tema dalam sukan. Sebenarnya ABC ini boleh kita buat melalui pelbagai aktiviti, seni, kebudayaan, melalui badan beruniform sebagainya. Tapi dengan kita letakkan sukan sebagai salah satu kaedah itu, jadi kita harap anak-anak yang tentunya bila mereka berada dalam bidang sukan ni, perkara paling asas dalam sukan ni, dia mesti cegah sihat. Betul. Mesti ceria, mesti ada kekuatan. Kat situ kita dah tackle satu komponen iaitu jasmaninya. Lepas tu bila nak bertanding, tentulah jurulatih akan sediakan emosinya tu. Emosi nak kena stabil, nak kena boleh terima cabaran, teguran, persefahaman. Lepas tu dari segi spiritual, dia mesti ada keyakinan diri, berpegang kepada asas agama. Jadi dia ada situ disiplin. Lepas tu sosial dia kena kuat. Dia tak boleh nanti ada kawan-kawan, ialah bila satu pasukan dalam sukan ni dia bercampur pelbagai karakter
sifat pelajar, pemain, lagi nak berdepan dengan penonton, dengan jurulatih, cikgu yang pelbagai. Dan satu lagi tentulah intelek dari segi sukan itu sendiri, kebijaksanaan. Jadi sebenarnya dalam ABC itu dia ada 5 komponen penting tu. JESI, jasmani, emosi, rohani, social intellect. Itulah yang kita cuba bawa. Jadi kalau saya dapat kongsikan. Ini bukan cerita tentang buku ni, tapi nak cerita ABC tu supaya satu jiwa yang kuat ada pada setiap pemain atlet kita tu, maka kita jadikan dia satu tema dengan penuh kesedaran. Itulah pentingnya Datuk melihat kepada nadi ABC ni dalam sukan, sebab ialah mengenali Datuk pun saya tahu Datuk sangat menekankan berkenaan dengan ABC kepada murid-murid. Okey. Jadi bagi saya lah, kita pun dulu daripada sekolah, kita bermula dengan pelajar di sekolah rendah. Bila berada dalam kedudukan tertinggi dalam kepimpinan pendidikan ni, memang nampak semakin jelas bahawa pembinaan anak-anak kita melalui disiplin dalam aktiviti itu yang menjadi keutamaan untuk kehidupan yang lebih mencabar akan datang. Jadi bila kita jadikan tema sukan nadi ABC, satu lagi kita nak bagi mesej kepada masyarakat. Masyarakat kena sedar bahawa sukan ni bukan tempat untuk bergaduh, bukan tempat untuk melontarkan kata-kata yang kurang enak, bukan tempat untuk berdendam. Sebenarnya sukan inilah tempat untuk kita pupuk perpaduan, kesepakatan, kebersamaan. Kalau berjaya itu kesyukuran melalui sukan. Jadi apa yang kita pupuk hari ini, selain daripada kerjasama masyarakat, semua pihak media dalam menaikkan imej sukan ni, kita juga menyarankan supaya aktiviti sebelum, semasa dan selepas itu pun berkonsepkan anak yang baik lagi cerdik. Yang MSS yang lepas, fasa 1, habis saja kejohanan, pelajar-pelajar kita dengan satu plastik beg pergi kutip sampah, masuk dalam beg, bersihkan venue, bersihkan kawasan kemah, menyimpan peralatan, perabot yang digunakan. Itulah yang kita nak bawa dalam sukan. Ya, kita idamkan satu hari nanti dalam sukan negara, mungkin stadium yang ditinggalkan itu bersih. Pekerja stadium tak payah lagi bertantang sampah nak dibuang. Itulah semangat, roh di sebalik sukan nadi ABC itu. Dan Datuk mungkin dengan tempoh masa yang ada ni, mungkin boleh kongsikan juga secara way forwardnya KPI daripada pihak KPM sendiri untuk MSSM ini dan juga program nadi ABC ni, Datuk. Okey, insya-Allah. Sebenarnya sukan dalam MSSM ni kita harapkan sukan untuk kecemerlangan. Yang anak ini akan mewakili negara, mengharumkan nama negara. Tapi kita kena bermula dengan sukan untuk semua. Semua orang kena terlibat dengan sukan sebab dia ada satu disiplin. Kejayaan di dalam disiplin yang kita bentuk itu akan membawa kepada kecemerlangan sukan negara. Sebab hari ini kita dah nampak kualiti pemain-pemain kita semakin meningkat. Pasti generasi yang akan datang dalam bidang sukan ni, dia ada satu nilai yang sangat tinggi. Yang saya yakin pernah saya bawa satu pasukan pun, hari ini mereka dah berada dalam tim JDT, tim Selangor, tim Kuala Lumpur. Yang saya bawa ke Balikpapan di bawah ASFF Football Association. Baik, itu satu nasihat yang diberikan kepada semua. Semoga berjaya dengan nilai yang ingin diterapkan ini, Datuk. MSSM pada tahun 2023 menyasarkan seramai 19,232 orang secara keseluruhannya. Terima kasih, Datuk, itu ucapkan. Semoga berjaya. Yang bahagia, Datuk Haji Pakarudin Haji Ghazali, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, bersama dengan kita berbicara berkenaan dengan sukan nadi ABC, dan juga anda boleh sokong MSSM yang sedang berlangsung fasa keduanya pada ketika ini. Kita nak berteriak seketika. Selepas ini, Fariha On ada perkongsian berkaitan dengan peluang latihan kemahiran dalam bidang industri perkayuan. Segalanya di Malaysia hari ini.
Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Baik, Fred, kongsikan berkenaan dengan peluang latihan kemahiran dalam bidang industri perkayuan. Kita kena tahu bahawa industri perkayuan atau industri berasaskan kayu merupakan salah satu industri yang paling penting dalam pembangunan sosioekonomi Malaysia. Dan kita difahamkan juga kalau industri perkayuan di Malaysia telah menyumbang sebanyak 25.2 bilion ringgit kepada pendapatan ekspor negara pada tahun 2022. Dan yang lebih menariknya, produk berasaskan kayu di Malaysia ini telah pun diekspor ke lebih 173 buah negara di seluruh dunia. Dan ini sangat mengagumkan kerana terdapat lebih daripada 3,000 syarikat dalam industri ini yang memberikan banyak peluang pekerjaan dan memberikan peluang latihan kemahiran dalam prospek kerjaya kepada belia-belia tempatan kita. Jadi kita nak terus berbicara berkenaan dengan aspek peluang latihan kemahiran dalam bidang industri perkayuan ini. Kita nak bersama dengan tetamu kita iaitu Dr. Muhammad Nur Zamri Mat Amin, merupakan Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Okey, dan kita juga ada Encik Musalman Kamal, merupakan pengurus MK Maju Furniture bersama kami. Terima kasih bersama kami ya. Sama-sama. Okey. Saya nak tanya dengan Dr. Zamri berkenaan dengan MTIB ini. Mungkin boleh ceritakan sikit latar belakangnya dan juga apakah sebenarnya penekanan yang diberikan kepada MTIB untuk memajukan dan juga untuk membangunkan industri perkayuan negara ini. Okey. Untuk makluman pemfarihan, MTIB ataupun dalam bahasa Inggerisnya Malaysian Timber Industry Board ataupun Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia merupakan agensi kerajaan di bawah Kementerian Perdagangan dan Komoditi ataupun KPK. Dan peranan utama MTIB sebenarnya kita memaju dan membangunkan industri perkayuan negara. Seperti mana yang Puan Fariha nyatakan tadi ya, nilai ekspor produk kayu ke luar negara ya pada tahun 2022 lebih daripada 25 bilion ringgit Malaysia. Satu angka yang besar. Dan sektor industri perkayuan negara juga merupakan salah satu sektor yang penting pada pembangunan sosioekonomi negara kita. Jadi antara fokus utama yang MTIB fokuskan pada masa kini adalah pembangunan modal insan melalui peluang latihan kemahiran kepada belia-belia dan juga pelaku industri. Okey, mungkin ada juga inisiatif yang dilaksanakan oleh MTIB sebenarnya untuk aspek pembangunan modal insan ni. Baik, dari segi pembangunan modal insan, kita mempunyai pusat latihan. Kita panggil Pusat Pembangunan Kemahiran Industri Kayu yang mana singkatannya kita panggil WISDEC, Wood Industry Skills Development Center. Yang mana pada masa ini kita ada dua pusat, iaitu satu di Banting, di Selangor, dan satu lagi kita ada di Kota Kinabalu, Sabah. Jadi WISDEC ni memainkan peranan dalam melatih belia-belia dan juga pihak industri dalam program latihan kemahiran. Berfokus kepada contohnya teknologi perkayuan, kita juga melatih dari segi reka bentuk perabot dan juga banyak lagi program latihan yang kita tawarkan kepada pihak industri dan juga belia-belia tempatan. Okay. Kita tahu kalau misalnya ada peluang kemahiran ni kan sangat penting untuk kita meramaikan lagi sebenarnya kan para penggerak dalam industri perkayuan ni. Kita ada Musalman. Okey, katanya dah 10 tahun. Ya, betul. Dalam industri ini. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit bidang kemahiran yang diperolehi dan juga mungkin pencapaian terbaik yang diperolehi peringkat antarabangsa. Okey, terima kasih Puan Fariha. Saya bermula dengan kemahiran ni di Pusat Latihan Perkayuan Negeri Terengganu, TTITC, dan melanjutkan pelajaran di ILP di Kota Baru, Kelantan. Dalam masa yang sama, saya terpilih untuk bertanding di peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa untuk mewakili Malaysia, dan pencapaian untuk mewakili Malaysia saya berlatih di bawah MTIB, di pusat latihan di bawah MTIB WISDEC, dan pencapaian terbaik saya di peringkat antarabangsa saya mendapat 2 pingat emas. Ini cukup mengagumkan juga kalau MTIB kata, oh ini antara contoh terbaik, penanda aras terbaik daripada MTIB sendiri. Okey, Doktor, kalau program latihan kemahiran di WISDEC ini, apa sebenarnya yang akan diberikan, dijuruskan, kan inisiatif sebenarnya yang diberikan untuk memperkasakan lagi bidang kemahiran industri perkayuan ini? Baik, saya merujuk pada pencapaian saudara Musalman tadi. Sebenarnya untuk makluman penonton dan juga pemfarihan ya.
sepanjang 10 tahun dalam bidang kemahiran perabot, kita tidak pernah mencapai kemenangan peringkat dunia. Tapi pada masa kini kita telah berjaya melahirkan 3 ikon ataupun 3 belia yang telah mencapai tahap dunia. Yang mana Saudara Musliman ni menang Medallion of Excellence di World Skill Competition di Brazil. Dan bersama beliau pada ketika itu adalah Saudara Lau daripada Sarawak yang juga memenangi Medallion of Excellence dalam bidang joinery atau perkayuan. Dan pemenang yang ketiga yang kita boleh jadikan sebagai ikon yang telah memenangi di World Ski Competition di Abu Dhabi, UAE. Jadi saya melihat aspek kemahiran dalam bidang perabot khususnya akan menjadi satu pembakar semangat kepada belia-belia, dan jangan melihat bahawa bidang perabot atau bidang kayu ini satu bidang yang ketinggalan ke belakang. Jadi dengan pencapaian belia-belia kita sampai tahap dunia, kita mempunyai kebanggaan negara yang dapat melahirkan belia-belia yang mempunyai kemahiran yang tinggi. Itu yang kita rasa kita perlu teruskan agenda ini supaya negara kita mempunyai tenaga kerja yang mahir. Dan kita harapkan kita dapat menambah jumlah tenaga mahir dalam industri perkayuan itu sendiri. Yang mana pada masa kini kita lihat dari segi data, lebih daripada 50% tenaga kerja dalam sektor industri perkayuan negara adalah terdiri daripada pekerja asing. Jadi, kita mempunyai peranan dan tanggungjawab untuk melatih belia-belia tempatan supaya mereka dapat berkecimpung dalam bidang ataupun bekerja di dalam industri perkayuan ini. Saya nak tanya Musliman, apa sebenarnya produk apa sebenarnya sehingga diangkat memenangi pingat emas tu? Ini peringkat antarabangsa ni. Betul. Produk kebanyakannya produk ni daripada negara luar sendirilah, yang mana buat satu desain contoh macam side table ataupun console table, dan kita akan menyiapkan produk itu mengikut masa dan kehendak soalan tu sendirilah. Masa dia bagi? Kalau untuk breakout work biasanya dalam 20 ke 24 jam. Oh, 20 hingga 24 jam. Betul. Wow. Mungkin saya boleh tambah sikit Puan Fareha. Okey, untuk makluman semua, ada segi pertandingan World Ski Competition. Okey, lazimnya di peringkat nasional kita panggil World Ski Malaysia Belia. Okey, mana-mana belia yang terpilih, dia akan pergi peringkat yang lebih tinggi, iaitu ASEAN Skill Competition. Dan seandainya dia berjaya di peringkat ASEAN Skill Competition, dia akan pergi ke World Ski Competition. Oh, dia banyak lapis. Banyak level, banyak tahap. Ini memang yang terbaik lah ni. Sebab kita akan pilih yang terbaik, kalangan terbaik. Jadi dalam bidang pertandingan World Ski di peringkat World Ski Competition ni, World Ski WSC, dia akan bertanding dengan semua belia-belia antarabangsa. Yang mana pada ketika Musliman bertanding di Brazil, saya fahamkan lebih daripada 40 peserta negara bertanding. Kita ada peserta daripada China, daripada Amerika Syarikat dan semua negara-negara di dunia. Jadi itu merupakan satu cabaran yang besar kepada beliau, dan akhirnya alhamdulillah saya berkata pencapaian beliau capai itu satu kebanggaan negara. Dan kita boleh lihat dia kalau di peringkat negara kita ada anugerah tangan emas. Dan dalam bidang perabot ni saya boleh anggap beliau adalah ikon, dan kita berharap beliau akan mencontohi beliau. Okey, saya nak tanya Musliman, mungkin macam mana sebenarnya kita boleh mengubah persepsi orang muda tentang industri perkayuan ni? Bagi saya, macam doktor cakap tadi, dia tak boleh menganggapkan benda ni benda yang ke belakang. Sebab dalam bidang kemahiran ni bukan pilihan kedua. Sebab kebanyakan belia sekarang ni menganggap bidang kemahiran ni adalah pilihan kedua. Sebenarnya kena gali juga ilmu ni kan. MTIB ada menyediakan, jadi jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan peluang latihan kemahiran dalam bidang industri perkayuan ini. MTIB ada boleh membantu, memberi sokongan sepenuhnya kepada belia-belia tempatan kita untuk mempelopori ataupun mencuba dalam industri perkayuan ini. Baik, terima kasih diucapkan untuk Dr. Muhammad Nur Zamri Mat Amin, Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB, dan juga Musliman Kamal, Pengurus MK Maju Furniture. Semoga banyak lagi kejayaan akan ditempa nanti insya-Allah. Okey, kita terus bersama dengan Hanif Miswan. Silakan. Terima kasih Fariha. Kita ada sikit masa saja lagi untuk siaran pada hari ini, tapi kita ingin kongsikan berkaitan dengan keadaan cuaca semasa yang melanda negara kita. Difahamkan di sekitar bandar-bandar utama pada pagi ini keadaan cuaca sangat baik, dengan keadaan suhu yang juga baik. Dan kalau kita perhatikan di bahagian bawah ni cuma ada amaran ibu petir di sekitar Johor, Mersing, Kota Tinggi, Sarawak,
membabitkan beberapa daerah-daerah utama jugalah di Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri. Jadi berhati-hati semua, okey? Okey, itu yang kami dapat berikan sikit perkembangan di Facebook. Ni apa? Okey, mengenai selamat mana dia keputeraan-nya. Betul. Selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 17 September 2023 semalam. Betul. Okey, dan ini kita nak kongsikan sikit di harian Metro berkaitan dengan ancaman pedofilia. Jadi bahaya juga kerana sekarang ini ianya membabitkan kes budak perempuan berusia 12 tahun berkenalan melalui WeChat sebelum berjumpa dan dinodai oleh 3 lelaki. Wujud lagi WeChat ni? Betul lah. Dalam diam kan. Itu kita mengharapkan para ibu bapa kena ambil cakna jugalah. Kadang-kadang anak-anak kita ni kan leka main handphone. Kena buat spot check juga seminggu sekali. Jangan biarkan sepenuhnya lah. Jangan okey. Kita dah bersiaran tadi buat roti canai. Sudah bawa roti canai lagi ke? Masih lagi ada minyak-minyak tu, tak apa. Saya akan terus belajar. Esok kita ada bawa tajuk apa? Betul, kes steroid yang berlebihan. Ini sangat berbahayalah dengan penggunaan steroid ini sebab kadang-kadang orang nak hasil yang cepat. Hasil apa? Hasil yalah badan yang cepat kan. Bentuk badan yang cantik kan, nak cepat. Tapi kenalah ada juga nasihat daripada para pakar kita. Betul. Okey, jangan lupa saksikan MHI yang menyaksikan kami terima kasih banyak-banyak. Titipkan segala idea yang bernas untuk kami di FB MHI juga. Betul, dan tonton live di Tonton secara HD. Okey, Hanif Miswan dan Fariha On. See you selalu. Assalamualaikum. Bye.